Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kerana mengikuti perkembangan semasa di BHT TV dengan pelbagai info terkini. Berita hari ini, Rabu lalu, media melaporkan seorang wanita Sam Keting yang sebelum ini dilepas dan dibebas daripada tuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian 8 remaja menaiki basikal lajak 5 tahun lalu dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM6,000 terhadap wanita berusia 27 tahun itu yang mana jika gagal bayar akan ditambah hukuman penjara 6 bulan. Selain itu, tertuduh juga hilang kelayakan lesen memandu selama 3 tahun sebaik sahaja selesai menjalani tempoh hukuman. Hukuman dibuat selepas hakim mendapati mahkamah bicara, majistret telah terkhilaf ketika membuat keputusan. Sejurus selepas kes itu dilaporkan, bermulalah perang pengguna laman sosial apabila ada dalam kalangan mereka tidak berpuas hati, malah ada yang menyela dengan tindakan hakim mahkamah yang menjatuhkan hukuman tersebut. Kata mereka, sepatutnya bukan tertuduh yang dikenakan hukuman, sebaliknya ibu bapa kanak-kanak itu patut diambil tindakan. Bagi Peguam Muhammad Amin Abdullah, beliau berpendapat bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan kes daripada Mahkamah Rendah. Hanya persoalan undang-undang sahaja yang akan dibawa oleh pihak-pihak dan kebiasaannya Mahkamah Tinggi tidak mencampuri dapatan fakta oleh hakim perbicaraan melainkan dapatan itu adalah tidak munasabah dan tidak boleh diterima. Setelah meneliti dan mendengar hujahan daripada perayu dan responden, Mahkamah Tinggi boleh membalikkan keputusan Mahkamah Rendah seperti menjatuhkan hukuman kepada responden yang telah dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Rendah dan sebaliknya, katanya. Mengulas lanjut, peguam itu berkata, masyarakat yang dilihat terkejut dan tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi perlulah berlapang dada dan menerima keputusan itu seadanya kerana rayuan tersebut telah mengikut proses undang-undang sedia ada. Namun demikian, kata beliau, Hakim Mahkamah Tinggi juga tidak terkecuali dalam membuat kesilapan dan pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi masih mempunyai satu peluang lagi untuk merayu ke Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Masyarakat dinasihatkan untuk tidak menyebarkan stigma negatif terhadap institusi kehakiman dan memberikan kepercayaan kepada barisan peguam yang bijaksana untuk membawa kes tersebut ke Mahkamah Rayuan kelak, kata peguam itu. Mengikut pertuduhan, Keting yang ketika kejadian berusia 22 tahun didakwa memandu kereta bernombor pendaftaran JQB 9984 di jalan lingkaran dalam secara melulu atau dengan berbahaya hingga menyebabkan kematian 8 penunggang basikal pada pukul 3.20 pagi. Satu contoh, pada Julai tahun lalu, Mahkamah Rayuan membuat keputusan melepas dan membebaskan bekas Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor daripada tuduhan menerima rasuah RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan. Panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan diketuai Datuk Suraya Othman, dalam keputusan majoriti 2-1 membenarkan rayuan Tengku Adnan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang mendapati beliau bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan denda RM2 juta. Hakim Suraya yang membacakan penghakiman itu berkata, Hakim Mahkamah Tinggi terkhilaf apabila gagal untuk menimbangkan keterangan oleh saksi pendakwaan antaranya Pengarah Aset Kayamas Sendirian Berhad, Tan Sri Chai Kin Kong dan Ketua Pegawai Operasi, Tat Mansuri Holdings Sendirian Berhad, Datuk Muhammad Hasbi Jaafar. Dengan segala contoh kes yang dikemukakan di atas, harapan penulis agar masyarakat faham dan menghormati segala keputusan yang dijatuhkan kerana setiap hakim merupakan pengamal undang-undang yang bijaksana tanpa sebarang prejudis. Teruskan bersama BHT TV dengan pelbagai info terkini dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah dan like serta komen untuk penambahbaikan video ini. Terima kasih.